Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid sekalian? Ustazah doakan murid-murid sentiasa sihat, ceria dan penuh bersemangat. Ustazah juga mendoakan agar murid-murid sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada sebarang penyakit dan kemudaratan. Alhamdulillah, Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya kepada murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian kerana sudi bersama Ustazah dalam rancangan E-Murabbi at KPM Muridku Amanahku pada kali ini. Putih-putih burung merpati terbang rendah di atas udara. Saya Murabbi Helis Suryati. Salam perkenalan buat semua. Ustazah Murabbi Helis Suryati binti Abu Bakar dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim akan menemani murid-murid dalam rancangan ini sehingga akhir pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan memohon petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hati kita diterangkan dan diberi kefahaman. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini mudah difahami dan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah murid-murid, dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, jom kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari lihat gambar apakah yang Ustazah telah sediakan ini. Murid-murid boleh tulis jawapan murid-murid di bahagian komen ya. Cuba lihat, adakah gambar yang Ustazah sediakan ini gambar buku, majalah ataupun surat khabar? Mari kita lihat jawapannya. Oh, Al-Quran. Murid-murid tentu dapat jawab bukan? Sebab murid-murid memang hebat. Jadi, apakah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ya murid-murid? Mesti ia ada kaitan dengan Al-Quran. Apa ya? Ya, tajuk kita pada hari ini ialah Wahyu yang Teragung. Murid-murid, sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif yang murid-murid mesti capai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan pengertian wahyu. Yang kedua,
menerangkan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Yang ketiga, menjelaskan kepentingan penurunan wahyu. Dan yang keempat, mencadangkan tindakan yang boleh diambil daripada peristiwa penerimaan wahyu yang pertama. Murid-murid mesti capai objektif ini tau di akhir pembelajaran kita. Hari ini, Ustazah tidak berkeseorangan. Ustazah ditemani dengan sahabat cilik Ustazah iaitu Nufa. Nufa akan bersama-sama dengan kita dalam program Kembara Ilmiah untuk menjejaki peristiwa penurunan wahyu yang pertama ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita dengar apa yang ingin disampaikan oleh Nufa. Dipersilakan Nufa. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita akan mengembara ke satu tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam, iaitu Jabal Nur. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Keadaan bukit ini penuh batu, berpasir dan sangat kering. Ketinggian bukit ini 640 meter. Di puncak bukit ini ada sebuah gua yang dinamakan Gua Hira. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri daripada masyarakat Arab yang tidak beribadat kepada Allah. Laluan masuk ke Gua Hira sangat sempit, hanya muat dilalui oleh seorang pendaki sahaja. Pada hari ini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Kawan-kawan, sekiranya ada peluang untuk ke sini, jangan lepaskan peluang ya. Kita akan dapat merasai kesukaran yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke puncak. Terima kasih Nufa. Murid-murid, berdasarkan video dan cerita Nufa sebentar tadi, apakah peristiwa yang berlaku di Gua Hira? Ya, tepat sekali. Peristiwa yang berlaku di Gua Hira ialah peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Baiklah. Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul, sama ada melalui perantaraan malaikat ataupun tidak. Murid-murid tahu apakah itu kalam Allah? Ya, kalam Allah itu ialah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Seterusnya, Nabi dan Rasul sampaikan kepada umatnya. Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Apa? Al-Quran? Ya, Al-Quran yang kita baca itulah kalam Allah. Kalam Allah ini telah dihafaz, ditulis dan disalin kembali. Seterusnya dicetak untuk kegunaan kita semua. Nabi Muhammad bukan sahaja yang menerima wahyu ya. Terdapat nabi-nabi lain yang menerima. Murid-murid tentu tahu bukan? Contohnya, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, Nabi Musa, kitab Taurat, dan Nabi Isa yang menerima kitab
kitab Injil. Bagus murid-murid. Wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Ya murid-murid, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira. Tujuannya untuk beribadah. Selain daripada itu, tujuan Nabi ke Gua Hira adalah untuk menghindari daripada masyarakat Arab jahiliyah yang ketika itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering melakukan maksiat serta dosa besar. Disebabkan sifat penyabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi Muhammad sanggup mendaki bukit yang sungguh curam itu dan berbatu demi melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ia berlaku kepada murid-murid, adakah murid-murid sanggup mendaki bukit yang curam dan berbatu itu? Tentu tidak, bukan? Tentu murid-murid akan merasa takut. Jangan begitu. Kita sepatutnya mencontohi sifat penyabar dan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadat. Betul ataupun tidak, sebenarnya murid-murid telah pun mencontohi sifat sabar dan sifat kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sekarang seluruh dunia menghadapi wabak pandemik COVID-19. Murid-murid sanggup ke sekolah walaupun mengetahui terdapat risiko untuk dijangkiti penyakit ini. Disebabkan oleh sikap murid-murid yang bersungguh-sungguh untuk belajar, murid-murid sanggup mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Antaranya, tidak bersalaman atau bersentuhan, memakai pelitup muka, dan sentiasa membasuh tangan. Tetapi itu semua murid-murid sanggup hadapi, sanggup lakukan demi untuk belajar dan bertemu guru-guru serta kawan-kawan sekalian. Betul tak? Tahniah dan syabas Ustazah ucapkan. Murid-murid memang hebat. Baiklah, untuk kemari ilmiah kita yang pertama telah pun selesai, iaitu pengertian wahyu. Ustazah yakin murid-murid tentu faham apakah yang dimaksudkan dengan wahyu. Betul ke tidak? Tentulah betul, sebab murid-murid memang hebat. Seterusnya, kemari ilmiah kita yang kedua iaitu peristiwa penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira. Mari kita dengar apakah yang ingin disampaikan oleh Nufa. Silakan Nufa. Kawan-kawan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan. Ketika itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Malaikat yang membawa wahyu adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Manakala ayat yang pertama diturunkan adalah ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Terima kasih Nufa. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadat di Gua Hira, Malaikat Jibril datang dan meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Tetapi Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihissalam memeluk Nabi Muhammad sambil meminta baginda membaca. Iqra' ya Muhammad. Aku tidak boleh membaca.
kata Nabi Muhammad. Jibril memeluk sekali lagi. Iqra ya Muhammad. Aku tidak boleh membaca, jawab Nabi Muhammad sekali lagi. Sebanyak 3 kali malaikat memeluk dan meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Akhirnya Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Murid-murid, apakah yang berlaku selepas itu? Baginda pulang menemui isterinya iaitu Khadijah dalam keadaan ketakutan. Khadijah terus menyelimutkannya dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, dan menceritakan apa yang berlaku. Waraqah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi seorang rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Berdasarkan peristiwa yang Ustazah ceritakan sebentar tadi, terdapat beberapa tindakan Nabi Muhammad dan isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah yang boleh kita contohi. Antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Ya, murid-murid, kenapa Rasulullah tidak boleh membaca? Apakah pendapat murid-murid? Ya, tindakan Nabi Muhammad tidak boleh membaca apabila diminta oleh malaikat Jibril kerana Al-Quran itu ialah kalam Allah, bukannya rekaan manusia. Sekiranya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membaca, sudah tentu Al-Quran itu dikatakan adalah kata-kata Nabi Muhammad. Yang kedua, menjadikan malaikat Jibril sebagai guru. Peristiwa ini membuktikan kepada kita bahawa jika seseorang itu hendak belajar atau menuntut ilmu, perlukan guru. Sebagaimana Jibril alaihi salam menjadi guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, jangan belajar sendiri ya. Jangan menganggap dengan membaca buku ataupun menonton video sudah mencukupi. Kita perlukan guru supaya apa yang kita belajar itu betul, dan sekiranya ada perkara yang kita tidak faham, kita boleh bertanya guru. Ingat ya murid-murid. Seterusnya, tindakan Sayyidatina Khadijah menenangkan dan menyelimutkan Rasulullah. Lihatlah Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Khadijah membantu suaminya ketika dalam kesusahan dan ketakutan. Kita sebagai murid patut mencontohi Khadijah. Di sekolah contohnya, terdapat rakan-rakan yang tidak berkemampuan. Disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19 ini, ramai ibu bapa yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Sudah tentulah anak-anaknya yang berada di sekolah tidak dapat memiliki pakaian baharu, beg baharu ataupun duit yang mencukupi.
Murid-murid jangan menyisihkan mereka. Murid-murid patut membantunya. Mungkin murid-murid boleh memberi sedikit wang yang murid-murid ada, ataupun dengan memberi kata semangat supaya mereka terus belajar. Dan yang keempat, Khadijah merujuk kepada Waraqah bin Nufal tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat murid-murid, jika ada sebarang masalah, kita perlu rujuk pada yang pakar ataupun pada orang yang sesuai. Sebagai contoh, sekiranya murid-murid ada masalah pembelajaran seperti susah nak menghafal ataupun selalu mengantuk di dalam kelas, apa yang murid-murid perlu lakukan? Mintalah nasihat daripada guru. Seterusnya, kita wajib beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Apakah kaitan wahyu dan Al-Quran ya murid-murid? Mari kita dengar penjelasan daripada Nufa. Ya kawan-kawan, Al-Quran ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan wahyu. Ini kerana Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar. Kandungan Al-Quran ini terpelihara dan tidak akan berubah sehingga hari kiamat. Wahyu ini sangat penting kepada kita. Ia diibaratkan seperti layang-layang yang diikat dengan tali. Sekiranya tali itu putus, maka layang-layang itu akan terbang tanpa arah tujuan. Ini bermaksud, sekiranya kita tidak berpegang kepada Al-Quran, hidup kita akan terumbang-ambing tanpa pegangan dan arah tujuan. Oh, terima kasih Nufa. Oleh itu murid-murid, untuk kembali ilmiah kita yang ketiga, iaitu kepentingan wahyu. Yang pertama, sebagai medium untuk mengetahui perintah Allah dan larangan Allah. Sebagai seorang murid, kita perlu patuh kepada perintah Allah seperti taat kepada ibu bapa, menghormati guru, belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa menghulurkan bantuan kepada rakan-rakan yang memerlukan. Yang kedua, mematahkan hujah orang kafir. Wahyu yang diturunkan ini mampu menjawab segala persoalan dan hujah daripada orang kafir. Di dalam Al-Quran ada mengajar kita cara-cara untuk kita berdakwah atau mengajak seseorang itu ke arah kebaikan. Oleh itu, sebagai murid, sekiranya terdapat kawan kita yang suka melanggar peraturan sekolah seperti ponteng sekolah, jadi kita perlulah menasihati mereka. Yang ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Wahyu yang diturun itu bersifat syumul. Apakah syumul itu? Syumul itu adalah menyeluruh. Segala masalah yang timbul, sama ada dari segi akidah, ibadat, akhlak, semuanya dapat dijawab. Sebagai contoh, murid-murid hendak tahu apakah hukuman bagi seorang yang suka mengumpat. Rujuklah Al-Quran kerana di dalam Al-Quran ada jawapannya. Seterusnya, yang keempat, menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Apakah itu sam'iyat? Sam'iyat ialah sesuatu yang kita tidak dapat gambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ianya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Apa ya contohnya?
Kita nak mengetahui gambaran hari kiamat, dosa dan pahala, syurga dan neraka. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh gambaran hari kiamat, rujuklah surah Al-Zalzalah ataupun Al-Qari'ah. Bila kita mengetahui kandungan surah itu, maka kita dapat mengetahui berapa dahsyatnya kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat. Dan sudah tentu kita takut melakukan dosa-dosa besar. Dan yang kelima, mengandungi iktibar tentang peristiwa-peristiwa terdahulu. Wahyu juga menceritakan tentang kisah-kisah Nabi ataupun masyarakat terdahulu seperti kisah kehidupan Nabi Adam, kemusnahan kaum Nabi Hud, Fir'aun dan sebagainya. Lihat saja di dalam Al-Quran, terdapat banyak nama-nama surah yang diambil sempena nama-nama Nabi terdahulu. Seperti surah Muhammad, Ibrahim, Yusuf dan sebagainya. Oleh itu, Ustazah yakin murid-murid mesti takut untuk melakukan kemungkaran atau maksiat. Sebab kita takut menerima azab seperti umat-umat yang terdahulu. Murid-murid, kita telah pun sampai kepada objektif kita yang keempat. Tetapi sebelum itu, mari kita dengar pesanan daripada Nufa. Ya Nufa. Kawan-kawan, wahyu itu bersifat sempurna. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat yang paling besar. Ia mengandungi segala ilmu pengetahuan, sama ada berkaitan dengan ilmu agama, sains, teknologi, sejarah dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengkaji dan mempelajari Al-Quran dengan sepenuhnya. Ambil kesempatan belajar Al-Quran di sekolah dengan bertanya ustaz dan ustazah berkaitan dengan kandungan Al-Quran. Terima kasih Nufa. Untuk kembara ilmiah kita yang keempat, mari kita lihat apakah tindakan daripada peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Yang pertama, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tindakan kita? Ya, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Murid-murid, jangan main-main ketika belajar Al-Quran. Ambil kesempatan dengan bertanya guru isi kandungan Al-Quran yang kita baca itu. Seterusnya, yang kedua, Nabi Muhammad gigih mendaki Jabal Nur untuk sampai ke Gua Hira. Tindakan kita perlu mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam ibadat. Murid-murid, ingat ya, jika hendak berjaya dalam pelajaran, perlulah belajar rajin-rajin. Jangan malas. Kejayaan tidak akan datang bergulir. Sekiranya murid gagal sekali, jangan berputus asa. Teruskan usaha. InsyaAllah akan mendapat ganjaran. Seterusnya, yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada Allah SWT walaupun masyarakat menyembah berhala. Apakah tindakan kita?
Kita mestilah berpendirian teguh dengan tidak mudah terpengaruh dengan anasir yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Sekiranya terdapat kawan-kawan murid yang mengajak murid-murid melakukan perkara yang melanggar peraturan sekolah, contohnya ponteng sekolah, kuatkan pendirian. Ingat niat murid-murid untuk datang ke sekolah untuk belajar. Boleh murid-murid? Dan yang keempat, wahyu yang pertama ialah membaca. Apakah tindakan kita? Kita perlu tekun menuntut ilmu dan menjadikan membaca itu sebagai amalan harian kita. Kerana apa? Dengan membaca dapat memperbaiki diri kita dan memperluaskan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, program nilam di sekolah sangat baik kerana objektifnya untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan murid-murid. Ambil kesempatannya untuk memperbanyakkan baca buku dan menambah ilmu pengetahuan. Boleh murid-murid? Ustazah yakin murid-murid tentu boleh buat kerana murid-murid memang hebat. Baiklah, sebelum kita berakhir, marilah kita dengar rumusan daripada Nufa. Ya Nufa? Al-Quran ialah kitab panduan umat Islam. Oleh itu, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita juga perlu mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan semua perkara, terutama dalam beribadat. Bacalah Al-Quran kerana di akhirat nanti Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Terima kasih Nufa. Semoga kita berjumpa lagi. Baiklah murid-murid. Semoga ilmu yang disampaikan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ambillah iktibar daripada peristiwa penurunan wahyu ini dan dijadikan panduan kehidupan kita seharian. Sebelum itu, jangan lupa like, share dan subscribe setiap amalan kebaikan yang kita lihat. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.